Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Fadil pengurusi majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi Masjid Al-Madi, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para guru, para asatizah, para santri, adik-adik, dan juga seluruh yang hadir pada malam ini yang juga mengikuti majlis kita secara langsung di Facebook. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, rahmat dan maghfirah kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kumpul kita pada malam ini di Masjid Al-Madi ini yang sekian lama saya tak sampai ke sini. Berapa lama dah? So pakai ni. Dan alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama sekali lagi sama dengan jemaah di Al-Madi, dan moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada pihak masjid seluruh yang menguruskan majlis pada malam ini, insya-Allah. Jadi perbincangan kita pada malam ini adalah berkait dengan Al-Isra wal Mi'raj. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak akan luput daripada perbahasan dan tidak akan selesai dibincangkan kerana faedahnya yang besar dan kedudukan peristiwa Isra dan Mi'raj ini di dalam hati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendalam, disebabkan kerana keagungan dan juga keistimewaan, keajaiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya peristiwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa yang semata-mata untuk kita dengar diulang-ulang ceritanya tanpa diambil faedah yang penting daripada apa yang disebutkan. Sebaliknya ianya adalah untuk taqwiyatul iman, menguatkan iman, menambahkan kecintaan, menambahkan kekaguman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan i'tiqad serta pegangan kita, kepercayaan kita, kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan cinta. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan malam yang telah dipilih oleh Allah khususnya kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi menjelaskan kepada umat tentang kedudukan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika memahami masalah tersebut, maka seseorang akan membicarakan tentang Isra dan Mi'raj dengan adab. Seorang akan membicarakan tentang Isra dan Mi'raj dengan faedah yang tidak akan terputus. Karena fawaid, kata sebahagian ulama, pembicarataan ataupun pengkisahan tentang Isra dan Mi'raj, sebahagian ulama mengatakan bahawa terdapat di dalam kisah Isra dan Mi'raj ini hampir atau lebih daripada 50 faedah, yang kalau setiap faedah tersebut diberikan haknya, maka tidak akan cukup dalam satu muhadarah, satu pengajian untuk dibahaskan tentang perkara tersebut, melainkan setiap faedah tadi dibahaskan dengan satu muhadarah. Bermaksud kalau 50 faedah perlu kepada 50 muhadarah, perlu kepada 50 ceramah, perlu kepada 50 majlis untuk disyarahkan setiap faedah
yang didapatkan daripada Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Maknanya hampir 2 bulan. Kalau dibahaskan satu persatu dengan detail, dengan mendalam, maka perlu diberikan hak tersebut, kalau boleh diberikan hak tadi. Kalau dikeluarkan kembali faedah-faedahnya, maka boleh dibahaskan sebanyak 50 atau ke 60 majlis perbicaraan tentang Isra' dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Isra' satu perkara dan Mi'raj satu perkara yang lain. Dan di antara Isra' dan Mi'raj tersebut, perjalanan tadi dilalui oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad, peristiwa yang dilihat oleh baginda Rasul, faedah-faedah yang dilihat oleh baginda Rasul, adab yang ditunjukkan oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad, dan seluruh peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi, itu semuanya mempunyai faedah yang boleh digunakan oleh seseorang bagi menjalankan kehidupannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni saya bercadang untuk kita sama-sama melihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra' yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan kataan pertama yang Allah Ta'ala sebutkan, subhana. Jadi perkataan subhana ini wajah yang terbaik bagi i'rab subhana adalah masdar. Masdar atau isim masdar, minta maaf, isim masdar mansub kepada maf'ul mutlaq. Ada apa ni, dia isim masdar mansub ala annahu maf'ul mutlaq. Jadi dia jadi maf'ul mutlaq. Takdirnya sabbahtu subhana. Aku memuji dengan pujian. Ataupun sabbahtu Allah tasbihan. Jadi dengan makna subhana, dengan makna apa? Dengan makna kita mentanzihkan, dengan makna kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan ayat tersebut Allah Taala menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi dalam ayat ni Allah Taala mulakan dengan mengucapkan tanzih, mengucapkan perkataan yang menyebut bahawa Allah tidak layak disifatkan dengan sesuatu sifat yang tidak layak bagi Allah. Apa dia sifat yang tak layak bagi Allah? Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang mengetahui tentang apa yang akan berlaku selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Seperti yang diiktikadkan oleh sebahagian umat, mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala bertempat di langit. Ketika Nabi diisra'kan oleh Allah, pergi ke Mi'raj, pergi ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis di-mi'rajkan ke langit, maka Allah di langit, kata mereka. Maka Allah mulakan dalam ayat ini subhana, maha suci Allah daripada apa yang diletakkan oleh sebahagian orang dengan perkara yang tidak layak bagi Allah. Kerana Allah tidak di langit, Allah tidak bertempat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi jangan difahami daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bahawa ianya bermaksud Allah Ta'ala bertempat. Allah tidak bertempat. Kalau tempat sebelum dijadikan oleh Allah, Allah sebelum menjadikan tempat tersebut, kalau Allah bertempat, maka di mana Allah duduk sebelum itu? Jadi Allah tidak bersifat dengan tempat duduk. Allah tidak bersifat dengan duduk di satu tempat yang tertentu. Allah tidak bersifat dengan perkara-perkara tersebut. Kalaupun dalam hadis yang disebutkan tentang seorang perempuan yang ditanya oleh Nabi SAW, Jariyah, aina Allah, di mana Allah? Maka jawab perempuan tersebut, dalam sebahagian riwayat menyebut kata perempuan tadi menjawab fis sama, di langit. Jawapan daripada perempuan tadi, kata para muhaddisin, berlaku ittirab.
berlaku masalah pada sanadnya, pada matannya. Kenapa berlaku masalah pada matan tersebut? Ini pada sebutan hadis tadi berlaku masalah dan berlaku kecelaruan dan juga berlaku ittirab. Kerana perempuan tadi dikatakan oleh para muhaddisin dalam riwayat mengatakan wanita tadi bisu. Orang bisu macam mana nak jawab? Kata di langit. Melainkan perkataan fis sama' tadi dipaham oleh sebahagian perawi ataupun periwayat hadis tersebut memahami dengan perkataan ataupun dengan isyarat yang ditunjukkan oleh wanita itu bahawa Allah berada di langit. Tak, wanita tadi dalam riwayat yang lain yang lebih kuat menunjukkan ke atas, asyara ila as-sama'. Tamam? Menunjukkan ke atas, bukan dengan menyebutkan bahawa Allah di langit. Jadi dipaham daripada hadis itu dan juga digabungkan daripada hadis-hadis yang lain bahawa wanita tadi bisu yang pertama dan dia tak akan boleh jawab, kata Allah Ta'ala di langit. Yang kedua, hadis tadi berlaku ittirab. Tamam? Dan bila mana ia bercanggah dengan ataupun bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lebih jelas bahawa Allah tidak menyerupai makhluk, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, maka ditanggung makna. Kalaulah dikatakan bahawa riwayat yang menyebutkan fis sama' tadi dengan makna yang lebih tepat, iaitu dengan makna Allah itu berada di tempat ataupun Allah Ta'ala itu berada pada kedudukan yang tinggi yang tidak menyerupai dengan makhluk, atau diisyaratkan dengan perempuan tadi ke langit dengan makna Tuhan Allah ini tidak sama dengan yang disembah oleh golongan musyrikin yang berada di Makkah yang menyembah Tuhan di bumi, yakni berhala-berhala yang mereka sembah. Maka Nabi SAW mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan perempuan ini kerana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon waktu dalam menceritakan tentang perkara ni jangan menyembang benda lain. Ada orang dari jenis perangai dia suka menyembang. Cerita benda penting macam ni pun menyembang. Dia suka dengar kuliah kalau nak bergelak. Bergelak dia suka. Kalau nak menyembang, bukan tempat dia untuk menyembang di sini. Kita faham kan ini cerita ni? Kalau tak faham, dengar. Jangan menyembang. Yang tu saja diharapkan. Tak kata kat siapa-siapa ni dalam live ni pokok menyembang boleh jadi. Baik. Jadi bila mana sebut subhana, tu makna subhana yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdi, dengan makna menafikan bagi Allah yang tidak layak bagi Allah. Jadi jangan seorang pun sebut kata Allah di langit, dengan sebab Nabi diisrakan dan dimi'rajkan ke langit. Yang kedua, perkataan subhana juga dengan maksud ta'zim, yakni perkara yang besar. Biasanya orang kalau tengok benda-benda yang agung, maka perkara pertama yang akan sebut keluar daripada mulutnya adalah subhanallah. Maka dimaksudkan dengan ayat ini subhanallazi asra bi'abdihi, yakni maha suci Allah, dengan makna peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang agung, peristiwa yang besar. Maka peristiwa yang ajaib sedemikian yang layak disebutnya pada ketika itu adalah subhanallah. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah Ta'ala tak sebut subhanallah. Allah Ta'ala menyebutkan maha suci Tuhan ataupun yang menggerakkan hambanya pada waktu malam, lailan. Tengok di sini subhanalladzi asra. Perkataan asra dengan makna berjalan pada waktu malam. Al-Isra tidak digunakan oleh bahasa Arab. Bangsa Arab tidak guna perkataan Isra, melainkan perjalanan pada waktu malam. Baik, apa faedah bila dah disebut Isra dengan waktu malam dah dikenal dan dipaham oleh kita dengan ayat ini? Kalau faham bahasa Arab, disebut pula lepasnya lailan. Apa faedahnya? Cukup kalau Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tak, tapi Allah Ta'ala kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, sebut lailan lagi. Dan kita dah faham asra tidak akan disebut melainkan pada waktu malam. Kerana Isra perjalanan malam sahaja disebut sebagai Isra. Tapi di sini dipaham, kata para ulama, dalam kaedah disebut lailan digunakan dengan tankir. At-tankir untuk apa? Untuk ta'zim atau litaqlil, sebagai ulama kata. Tankir digunakan lafaz nakirah
tidak ada alif lam dalam bahasa Arab adalah untuk menunjukkan kepada taklil, sedikit. Maknanya perjalanan malam yang dibawa oleh Allah kepada Nabi, berjalan malam sepenuhnya ke sikit saja, sikit saja. Baik main mana daripada ayat mana yang sebut kata sedikit, daripada lailan. Ini penting bahasa Arab. Kalau kita mengaji, maka kita akan dapat faham perkataan yang disebut oleh para ulama bahawa Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya pada sedikit malam. Mana sedikit malam tadi? Daripada lailan, daripada perkataan lail tersebut yang digunakan dengan lafaz nakirah, iaitu tidak ma'rifah. Maka Allah Ta'ala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diperjalankan Nabi dengan masa yang sangat sedikit. Sedikit itu berapa tempoh masa? Sebahagian ulama mengatakan dalam riwayat hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana keluar daripada selimutnya baginda Rasul dan kembali daripada Mi'raj, masuk kembali ke dalam selimutnya dalam keadaan masih panas pada ketika tersebut. Keluar tu panas, masuk tu duduk panas lagi selimut. Ini kata para saintis, ahli kajian berkenaan dengan haba pada tubuh manusia ni, kata mereka kalau kita duduk dalam selimut dan seumpamanya dan panas dalam selimut tersebut, kalau kita keluar masuk balik, kepanasan atau haba yang tersimpan dalam tempat tersebut boleh kekal dalam tempoh 5 ke 10 minit. Maknanya perjalanan Nabi SAW dari Isra', iaitu daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa dibawa Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha, ke langit yang ketujuh, yang tertinggi, atas lagi pada langit, pun balik masih lagi panas, maksudnya tak sampai 10 minit. Baik siapa yang tak ajaib ke perkara tersebut? Perjalanan yang panjang disebut oleh para ulama antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kerana itu Masjidil Aqsa dipanggil Aqsa, yakni masjid yang jauh, masjid yang hujung mana? Jauh mana? Jauh daripada Masjidil Haram. Itu maksudnya. Maksud masjid jauh ni, masjid yang jauh daripada Masjidil Haram. Berapa jauh dia? Kata Imamul Qurtubi, kata Imamul Alusi radhiyallahu anhu, lebih kurang 40 hari perjalanan. 40 hari perjalanan. Sebenarnya kata 1 bulan perjalanan, ikut kepada jenis kenderaan yang dinaiki. Jadi lebih kurang kalau dengan berhenti rehat dan seumpamanya 40 hari. Lebih sebulan perjalanan baru boleh sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi berjalan tak, Nabi diperjalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik semula dalam tak sampai sepenuh malam, sedikit saja daripada malam. Dan sedikit tersebut sebahagian lagi mentafsirkan seperti yang kita sebutkan tadi. Maksud sangat sempit masanya dan sedikit masanya, tapi diperlihatkan kepada Nabi SAW dengan suasana dan juga masa seakan-akan baginda Nabi SAW berada dalam tempoh yang panjang pada ketika itu, untuk mengambil faedah daripada apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Cuba tengok di sini bagaimana kefahaman para muhaddisin dan juga mufassirin dan juga para ulama terhadap ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan perkataan yang disebutkan juga oleh Allah dalam ayat ini bi'abdihi, ini salah satu daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang menggerakkan hambanya. Siapa hambanya tadi? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan idhafah abdi, hambanya, nya tu Allah. Nabi abdihi ay bi abdilladzi asra, yakni hamba yang menggerakkan hamba tersebut, hamba kepada yang menggerakkan hamba tersebut. Siapa dia yang menggerakkan hamba tadi, yang memperjalankan hamba tadi? Allah. Maka Allah mengidafatkan, menyandarkan gelaran kepada Nabi dengan abdun. Tidak digelar Nabi dengan Rasul. Dalam ayat ini tak sebut subhanalladzi asra bi rasulih. Dalam ayat ini tak sebut subhanalladzi asra bi nabiyih.
Dalam ayat ni tak sebut subhanalladzi asra bihabibih. La, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka di sini menjadi faham kepada kita bahawa gelar hamba yang diberikan kepada Nabi adalah gelaran yang teragung. Karena seorang hamba tersebut ketika disebut oleh Allah sebagai hamba, bermakna ini adalah gelaran yang agung yang Allah Ta'ala berikan dan diakui kehambaannya. Dan di sini memahamkan kepada kita bahawa baginda Nabi tunduk dan patuh dengan Allah sebagai hamba dan tidak berpegang dengan sebab dan juga berpegang dengan segala perkara yang mana ada di keliling Rasulullah. Kesemuanya i'timad ila Allah. Maka di sini perjalanan Nabi, kata para salik ila Allah, para ulama sufi mengatakan man sara ila Allah billahi maka wasala ila Allah. Siapa yang menuju kepada Allah dengan Allah, maka dia akan sampai kepada Allah. Wa man sara ila Allahi la billahi la yasil ila Allah. Siapa yang pergi kepada Allah tidak dengan Allah, dengan dirinya sendiri, maka dia tak akan sampai kepada Allah. Ini daripada faham ayat ini, subhanalladzi asra bi'abdi. Para ulama sufi mengambil kaedah tersebut dengan menyebut bahawa seseorang yang berjalan, yang nak sampai kepada Allah, billah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dengan sesuatu yang lain, maka dia akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah. Tidak akan jadi susah kepadanya untuk sampai. Kenapa? Karena yang menjalankan dia adalah Allah, bukan yang menjalankan dia adalah hamba Allah Ta'ala. Sayyiduna Jibril alaihi salam, Sayyiduna Mikail alaihi salam dalam riwayat, Sayyiduna Israfil alaihi salam dalam riwayat, menemani Nabi SAW, membawa burak untuk ditunggangi oleh Rasulullah. Itu semua bukan sebab untuk sampai kepada Allah. Itu hanya sebagai tasliyah kepada Nabi dalam perjalanan yang panjang, perlu kepada teman. Sebab tu kata ulama, ar-rafiq qabla at-tariq. Kita kalau nak berjalan, maka kena ada teman. Ar-rafiq qabla at-tariq. Nak jalan mana-mana kena ada teman, kena ada peneman kita. Dan peneman Nabi SAW dalam perjalanan, Sayyidina Jibril alaihi salam. Peneman Nabi dalam perjalanan sabda, Sayyidina Israfil alaihi salam, Sayyiduna Israel alaihi salam. Tiga orang Nabi Allah, tiga orang para malaikat yang agung, yakni ketua-ketuanya para malaikat, menemani junjungan besar Nabi kita Muhammad dalam perjalanan tersebut. Ar-rafiq qabla at-tariq, al-jar qabla ad-dar, kata ulama. Nak pilih jalan untuk kita berjalan, nak bermusafir, kena pilih teman. Kalau nak pilih rumah, kena pilih jiran kita sebenarnya. Al-jar qabla ad-dar. Tamam. Jadi Allah memilih para kekasihnya di kalangan para malaikat Allah Ta'ala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang panjang tadi, perjalanan yang penuh dengan faedah dan perjalanan yang penuh dengan ibrah. Maka Rasulullah ditemani oleh para temannya di kalangan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan Isra seperti yang kita sedia maklum berlaku, kata para ulama dan para khutbah dan para kutabul sirah, pengarang kitab-kitab sirah, menyebutkan ianya adalah tasliyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyejukkan hati Nabi, menenangkan Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun sebelumnya kewafatan isteri baginda Nabi yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha wa alaihi assalam. Kemudian kewafatan bapa saudaranya yang tercinta, Sayyidina Abu Talib. Nah, Sayyidina Abu Talib. Nah, saya sebut Sayyiduna sebab kita berpegang bahawa Abu Talib najah fil akhirah, maksudnya selamat di akhirat nanti. Berlaku khilaf di kalangan ulama tentang masalah tersebut. Sebahagian ulama mengatakan bahawa Abu Talib akan disiksa dalam neraka Allah Ta'ala, tapi siksaan yang paling ringan. Sebahagian lagi ulama berpegang dengan pandangan Abu Talib najah, maksudnya akan berjaya di akhirat, masuk syurga Allah Ta'ala. Dan kita lebih muyul kepada pandangan tadi. Saya lebih muyul ke pandangan yang kedua, iaitu menyebutkan bahawa Abu Talib masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Abu Lahab yang sekali sahaja gembira dengan Rasulullah seumur hidupnya pun diberikan kelepasan oleh Allah pada setiap hari Isnin, bukan sekali saja, bulan Rabiul Awal saja. Dah,
setiap hari Isnin dilepaskan dia dari azab neraka, dilepaskan dari azab kubur, diberikan pula anugerah. Bukan lepas saja, dapat pula anugerah. Dapat, nak kata karamat, dia bukan orang soleh, dia kafir, laknat, dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab, jelas sebut dalam Quran orang yang dilaknat secara jelas oleh Allah, Abu Lahab. Tapi dapat kelebihan. Kelebihan apa dia? Keluar ayat munculah jari. Tak kemah. Keluar ayat munculah jari pada setiap hari Isnin untuk dia sedut. Sebagai perlepasan dia, disebabkan kerana gembira dengan Rasulullah. Baik, sakat lepas tu pun dah gembira dah. Sakat kalau hari Isnin, tiap-tiap hari Isnin adalah hari yang ditunggu oleh Abu Lahab. Kerana hari itu dia akan rehat, tak kena siksa. Dan bukan sakat rehat, dapat pula ayat keluar kot celah jari. Sebahagian riwayat kata ayat susu, sebahagian kata ayat apa ni, ayat tawak. Kalau ayat tawak saja pun dah kemah dah, kalau keluar ayat susu tak kemah. Kemah lah pada dia tu baru sehari saja seronok dengan Rasulullah. Hari Nabi lahir, didukungnya Nabi, dibawa keliling Masjidil Haram, dikeliling Kaabah, bertawaf dalam sebahagian riwayat, kerana gembira dengan Rasulullah. Batu kata Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu, idza kana hadha kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi muqallada. Kalaulah si kafir ini yang telah datang celaan Allah di dalam Al-Quran dengan turunnya ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, yang akan dikekal dalam neraka selama-lamanya, ata annahu fi yaumil itsnaini daima, pada setiap hari Isnin telah datang riwayat yuqaffifu anhu bisururi bi ahmada, dikurangkan, diringankan azab kepadanya disebabkan kerana gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannuka bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Dan bagaimana pandangan kamu dengan seorang yang sepanjang umur hidupnya gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih-lebih lagi kalau dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Takkanlah dia tak akan dilepas oleh Allah daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Abu Lahab sehari saja gembira dengan Nabi, dilepaskan dan diberikan anugerah keluar air dari celah jarinya. Kalaulah kita yang gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, contohnya berselawat kepada Nabi tidak henti, tidak kurang daripada sekurang-kurang banyak bagi selawat setiap hari 300 kali selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, siapa suka dengan sesuatu dia akan banyak sebut tentang sesuatu itu. Maka kalau dia selalu sebut selawat kepada Nabi junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkanlah dia akan dibiarkan, takkanlah nanti dia akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Lahab yang jelas kebencian dia kepada Rasulullah, jelas pertentangan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan zakat menentang Nabi sahaja, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang menentang tapi tak sakiti Rasulullah, dia zakat menentang saja, tak suka je kat Nabi tapi dia tak sakitkan Nabi. Ni sakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih sakit lagi kerana dia ada darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu lebih menyakitkan. Orang luar kalau lawan dengan kita, kita tak heran sangat. Tapi kalau adik-beradik lawan dengan kita sendiri, hak tu yang paling pedih dalam hati kita. Kenapa? Kerana yang paling hampir dengan kita membenci kita. Itu yang paling pedih dalam hidup seseorang. Tidak betul? Jadi pedih bagi Rasulullah, tapi disebabkan kerana gembira dengan Nabi sekali, Allah bagi lepas kepada dia. Abu Talib, daripada Nabi lahir, dia orang yang Abu Lahab gembira, dia gembira. Nabi membesar di depan matanya ketika mana Abdul Muttalib tidak mempunyai keleluasa lagi untuk menjaga anak-anak tersebut. Abdul Muttalib, datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang, walaupun dia memimpin kerajaan Mekah, tetapi beliau tidak mengambil kekayaan di Mekah Al-Mukarramah. Dia hidup dengan keadaan dia yang biasa. Dan sebelum dia wafat,
dia bagi tahu kepada anak-anaknya bahawa beliau akan tinggalkan para cucunya yang tersayang ini, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Hamzah. Dan Sayyidina Hamzah anak beliau. Nah, tapi umur hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat-dekat sama. Jadi siapa yang nak belah anak aku ni? Siapa yang nak belah cucu aku ni? Maka dibahagikan. Ada yang Sayyidina Haris pegang, Al-Haris pegang, ada yang Sayyidina Abu Talib radhiyallahu anhu pegang. Antaranya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Talib dengan Abdullah, Sayyidina Abdullah ayahnya Rasulullah adalah seibu dan sebapa. Maka Abu Talib mengambil amanah untuk memegang ataupun menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjaga Rasulullah bukan menjaga seperti mana anak tiri, bukan menjaga seperti anak saudara, anaknya lebih daripada anaknya lebih daripada anak saudaranya, tidak. Malah beliau melebihkan Rasulullah dibandingkan dengan anaknya sendiri. Dalam sirah ma'ruf, kata beliau, kalau dia bawa balik makanan dan diletakkan makanan, anak-anaknya mai duduk nak makan, kata dia, kalau tak tunggu Muhammad, kamu akan lapar. Disebut kataan tadi pada anak-anak dia, kalau kamu tak tunggu Muhammad balik makan dengan kalian, kamu akan lapar. Kalau tunggu dia makan dengan kamu, kamu akan kenyang, walaupun makanan sikit. Karena keadaan beliau berada dalam makanan tersebut akan menyebabkan semua akan kenyang. Barakahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diketahui oleh Abu Talib sejak beliau kecil lagi, sebelum diutus menjadi Rasul. Dan Sayyidina Rasul kenapa balik lambat? Karena beliau bekerja. Walaupun masih kecil, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam memahami tanggungjawab yang dipimpin ataupun yang dipegang oleh bapa saudaranya. Ini anak yang bijak. Maka beliau minta izin untuk keluar bekerja. Jadi pengembala. Masa tu dah cari duit sikit untuk bantu bapa saudara beliau Sayyidina Abu Talib. Jadi kadang balik lewat. Bila balik lewat, makanan kemungkinan telah dimakan oleh anak-anak dan baginda Rasul berlapar. Dan bila anak-anak makan, mereka akan cepat lapar. Maka Abu Talib memahami perkara tadi dan dilihat peristiwa tadi berlaku berkali-kali. Kata beliau, kalau kamu ingin lapar, makan dulu sebelum Muhammad makan. Kalau nak kenyang, makan dengan beliau. Lepas tu kata sebahagian ulama, kalaulah makanan yang kita makan di dalam hidangan makanan tersebut, kata Imam An-Nabhani radhiyallahu anhu, dan dinukil daripada para ulama yang terdahulu, kalau dalam hidangan makanan yang kita makan terdapatnya seorang yang namanya Muhammad atau Ahmad, insya-Allah makanan tadi diberkati oleh Allah. Diberkati oleh Allah Ta'ala. Betul, orang Melayu kita walaupun mungkin pernah baca hadis tu ataupun pernah baca riwayat tadi atau tak pernah baca, tapi mereka beramal dengan perkara tersebut. Betul, orang Melayu ni anak dia banyak nama Muhammad kat depan, Ahmad kat depan. Buhlah Muhammad apa pun, Muhammad Syazwan, Muhammad apa dia lagi? Ilmu dia ada Muhammad. Oh tak lah. Baik. Muhammad kaza, Muhammad apalah. Ada seorang buah di Mesir, nama dia Muhammad Al-Awwal. Anak yang dua Muhammad As-Sani, Muhammad nombor 2. Anak nombor 3 Muhammad Salis. Anak nombor 4 Muhammad Rabi'. Jadi anak nama semua nak bubuh nama Muhammad juga, tapi nak panggil Muhammad semua takut lagi keliru pula. Jadi bubuh Muhammad Awal, Muhammad Sani, Muhammad Rabi', Muhammad Salis, Muhammad Rabi', Muhammad Khamis. Buh nama ikut belakang, buh sifat yang kat belakang. Tengok dia ni hak mana satu. Panggil Muhammad Awal, buah pertama mai, anak sulung. Panggil Muhammad pakat mai semua. Kenapa disebut nama semua tadi? Diletakkan dengan nama Muhammad semuanya kerana ingin ambil barakah. Imam Ghazali, nama dia sampai ke tok wan dia dalam riwayat sebut sampai 5 orang, semuanya Muhammad. Muhammad ibnu Muhammad, Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad. Bahkan kata dia 5 kali nama tok wan dia, daripada dia sampai ke tok wan dia sampai ke moyang dia semua nama Muhammad. Kita kalau orang Melayu mana boleh? Tak boleh kan? Tak syok. Tok wan nama dah. Buh nama tok wan dia pula dah. Abdul Muhsin ibnu Muhammad ibnu Abdul Muhsin ibni Abdul Muhsin. Tok wan nama Abdul Muhsin. Anak dia pun nama Abdul Muhsin juga. Anak dia nama Muhammad Abdul Muhsin ibnu Muhammadi ibni Abdul Muhsin. Berulang balik nama tok wan sebab nak bagi ingat tok wan. Tu dia. Awak tu teriak tu. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dengan adab yang luar biasa. Lepas tu kalau kita baca ayat ini saja, kita akan dapat melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebutan dan juga gelaran kepada Rasulullah yang perlu bagi umatnya untuk meraihkan dan juga melazimi dengan adab tersebut dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak naik langit malam ni, kita tak naik langit. Ini baru di bawah lagi, faham? Naik langit kena majlis lain. Malam ni tak naik langit, baru malam ni baru subhanallazi asra bi 'abdihi, baru nak Isra. Jangan. Tu pun tak habis Isra lagi. Kita daurah bab Isra Mi'raj, kitab yang saya karang pun kat 3 hari. Dalam lebih kurang 8 majlis. Baru khatam, bahas berkenaan dengan satu persatu daripada langit pertama jumpa siapa. Tak jumpa langit lagi, baru jalan dekat daripada Baitul Maqdis, daripada Masjidil Haram, apa yang diperlihatkan oleh Allah, daripada mana Nabi diisrakan, kemudian Nabi singgah di mana yang pertama, yang kedua Nabi singgah di mana, yang ketiga Nabi singgah di mana, yang keempat Nabi singgah di mana. Kesemua tempat persinggahan tadi tujuannya untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tentang tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladhi barakna haulah, yang Allah taala berkati sekelilingnya. Diberkati dengan, diberikan dengan anugerah oleh Allah taala dengan adanya pokok-pokok tanah yang subur, dan diberkati lagi dengan makna apa? Daripada tanah tempat Nabi lalu tadi, kesemua tanah-tanah tersebut adalah tanahnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi singgah di Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan Nabi disuruh oleh Allah oleh Sayyidina Jibril, diminta oleh Sayyidina Jibril untuk turun solat 2 rakaat di tempat tersebut. Setelah tunaikan salat, Sayyidina Nabi SAW bertanya, "Ma hadzal makan ya Jibril?" Tempat apa ni wahai Jibril? Nabi tak tanya kenapa kena sembahyang. Tak. Nabi tanya tempat apa ya? Maka Sayyidina Jibril kata, "Hadza Baitul Laham." Ini tempat Nabi Isa dilahirkan. Hadzal makan wulida fihi Isa alaihi salam. Ini tempat Nabi Isa dilahirkan. Nabi kata, "Inzil fasalli." Turun solat. Nabi tak tanya, "Limadza nusalli fi hadzal makan?" Kenapa kena sembahyang di tempat ni? Nabi tak tanya itu. Karena bab solat Nabi tak akan tanya. Bila turun suruh solat, turun solat. Kenapa? Lepas Nabi doa dalam hadis, Nabi kata apa? "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi salah." Dijadikan penyejuk mataku di dalam solat. Solat Nabi menunggu keadaan tersebut. Dan Isra' Mi'raj ma'ruf dengan solat. Dan kita ketahui Isra' dan Mi'raj perjalanan untuk diwajibkan dan disyariatkan syariat yang agung, iaitu solat. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala mulakan ayat Isra' ni dengan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kemudian disebutkan pada akhir Isra' ayat 111 apa dia? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Tengok dalam ayat yang ke-111 surah Isra', ayat lah sekali Allah Ta'ala sebut, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Jadi dalam tu lah, kalau kita faham, Isra' dimulakan dengan tasbih, diakhirkan dengan alhamdulillah dan takbir. Dan ketiga-tiga perkara ini ada di dalam solat. Di dalam solat adanya tasbih, dalam solat adanya tahmid, dan di dalam solat adanya takbir. 3 perkara tersebut. Betul? Solat ada 3 benda tadi. Dan dalam hadis disebut as-salah mustaftihun bit takbir atau istiftah bit takbir wa al-ikhtitam bit taslim, dengan mengucapkan salam ketika mana akhirnya solat kita. Jadi solat ada 3 elemen: tasbih, tahmid dan takbir. Dan dalam tu dalam surah Isra' didahulukan dengan tasbih, diakhirkan dengan alhamdulillah, dan ditutup pada hujung ayat wa kabbirhu takbira. Semua tu ada dalam solat
yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj juga menunjukkan kepada kita tentang maqamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraqinya Rasulullah, ditinggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinaikkan ke tempat dan diberikan ilmu yang tidak ada pada sesuatu makhluk yang lain. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam naik dan turun dari Sidratil Muntaha, kemudian bertemu dengan Sayyiduna Musa alaihi salam. Ini pertemuan di antara dua nabi, di dua masjid yang agung, di dalam daripada dua peradaban yang agung, yang diutuskan dengan dua kitab yang agung, semuanya dengan dua dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Batu isyarat dalam ayat surah Isra. Kalau kita baca, ayat pertama diceritakan tentang Rasulullah, ayat kedua menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Seolah-olah peristiwa Isra Mi'raj ni adalah peristiwa yang mana berlaku hiwar yang panjang, perbincangan dan juga cadangan yang panjang disebutkan oleh Sayyidina Musa alaihi salam kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kasih dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berkait dengan umat Nabi Muhammad, tak ada dengan sebab lain. Tamam. Sebab tu kalau kita lihat, Nabi diangkat oleh Allah untuk ditinggikan darjat Nabi, untuk diangkat ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang tidak ada seorang pun mampu menandingi ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas ketika Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di tempat yang terakhir sebelum Nabi melangkah masuk ke tempat tersebut, maka Sayyidina Jibril alaihissalam kata, "Ya Rasulullah, di sini sahaja tempat untuk saya bersama dengan kamu, saya tak boleh lagi melangkahi kawasan tersebut." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayatrukul qalilu qalilah?" Adakah kekasih akan meninggalkan kekasihnya? Kita dah berjalan jauh daripada Masjidil Haram, kamu ambil aku. Kemudian kita berjalan singgah di Baitul Laham, singgah di bawah pokok bidara dekat Ardi Madian, singgah di mana lagi? Di Tur Saina, dekat bumi Nabi Allah Musa alaihi salam, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Kemudian singgah di Baitul Maqdis, bersolat di sana, kemudian naik ke langit. Tiba-tiba kamu tinggal aku sekarang. Maka kata Nabi, kata Sayyidina Jibril alaihi salam, "Ya Rasulullah, kalau saya melangkahi tempat ini, lah taraktu, saya akan terbakar." Karena apa? Karena tak mampu menanggung tempat tersebut. Di sini dalil menunjukkan bahawa tubuh Rasulullah, jisimnya Nabi, jasadnya Rasul lebih kuat daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Dan yang duduk dekat dengan Nabi juga dikekalkan oleh Allah. Apa dia buktinya? Baju Nabi tak terbakar. Sayyidina Jibril kata, "Aku akan terbakar kalau masuk ke sini." Faham? Masuk, kalau Sayyidina Jibril terbakar, apa saja yang ada di badan Sayyidina Jibril akan terbakar. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kawasan tersebut tidak terbakar, termasuk bajunya Rasulullah. Dan tak ada riwayat menyebut Nabi masuk dalam keadaan terbakar bajunya, badan Nabi yang kekal. Nabi masuk telanjang, tak ada. Nabi masuk kekal tubuhnya, pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal dengan keadaan tersebut. Menunjukkan apa? Mana yang berdekatan dengan Rasulullah, yang berhampiran dengan Rasulullah ketika tersebut akan diselamatkan. Dan itu isyarat kepada kita bahawa setiap perkara yang Nabi SAW berada dalam jiwanya, insya-Allah dia tidak akan dibakar oleh api neraka Allah Ta'ala. Tak akan dibakar. Dan saya pernah sebut sebelum ni kisah, saya pernah melawat satu tempat di Jordan, satu pokok di Ardil Buqai'awiyah. Ada tempat namanya Buqai'awiyah. Pokok tu duduk tengah-tengah padang pasir, kawasan kering kontang, tak ada apa. Jadi ada pokok tengah-tengah, satu pokok. Dan disebutkan oleh para muarrikhin, kenapa berlaku khilaf lah apa semua kali. Ada pokok ni disebut jenis khilaf, lepas tu dia ambil hak yang bukan. Hak khilaf, hak yang kata ada. Hak yang bukan tu betul. Pokok mana pula dah. Itu hak kata ada apa ada. Awak tak pakai yang tu. Dia tak ada kajian buat kata pokok tu baru 500 tahun. Tu hak kajian kata pokok tu 1400 tahun, macam mana pula nak tahu mana? Ada tu tak boleh pakai. Hak boleh pakai hak 500 tahun. Boleh pakai sebab kena dengan kepala otak. Nah, dia nak abad kata tu bukan pokok tempat Nabi singgah tu kata. Nak pakai tak pakai itu sukalah. Yang pentingnya para muarrikh sebahagian mengatakan, ahli botani yang kaji pasal pokok tu kata pokok tu umur dia lebih daripada 1400 tahun. Lebih daripada umur Rasulullah SAW.
Maksud kemungkinan untuk Nabi pernah singgah bawah pokok tu berlaku. Itu ketika mana Nabi dalam perjalanan untuk menuju ke Syam, ke Busra, ke Syam ke Busra, untuk nak berniaga bersama dengan Abu Talib, maka Nabi singgah di pokok tersebut. Pokok tu masih kekal sampai tak. Saya tanya kepada penjaga di kawasan tersebut, kata mereka dulu kawasan ni banyak pokok, tapi dah mati satu persatu kecuali pokok ni. Nampak? Saya duduk bawah pokok tu lama juga. Buat apa bawah pokok tu? Sembah pokok? Gila babi apa ni? Puak ni pun dia jenis tu, ada tak pergi pokok buat apa tu? Sembah pokok ke apa? Ilah. Cakap tu orang panggil cakap siang pandang-pandang. Betul? Cakap malam betul? Dengar-dengar betul? Ke silap tu? Dia kesimpulan ataupun peribahasa mana boleh tukar. Al-masal la yataghayyar. Apa saya cakap? Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Betul? Cari sendirilah. Nah, jangan tukar. Tukar lagi. Jadi silap. Takut saya silap semua tu. Kita mengaji, orang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'tiqad kita bahawa yang disembah hanya Allah. Kalau melawat pokok tadi terus dikatakan syirik. Ada sebahagian orang yang jiwanya rosak sampai tahap macam itu, menuduh umat Nabi Muhammad dengan kesyirikan. Lawat kubur para wali saja terus kata pergi sembah kubur. Ini ajaib. Orang-orang yang macam ni ada di muka bumi Allah Ta'ala. Nampak? Sebab mereka ni mungkin makhluk daripada planet lain. Sebab tak pernah ada hubungan dengan orang. Tak pernah ada hubungan. Ada orang meninggal pergi ke kubur dia, terus dianggap sebagai menyembah kubur tadi. Ajaib kan? Padahal melawat kubur ni benda yang dituntut dalam syarak, disuruh oleh Nabi SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Nabi suruh lawat kubur. Tiba-tiba dituduh orang lawat kubur buat syirik kepada Allah, menyembah kubur dan seumpamanya. Digelar pula kuburiyun dan seumpamanya. Ini orang yang jauh daripada jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Elakkan daripada mereka, jauhkan daripada mereka, kerana bersama dengan mereka mencuri akhlak mereka. Nah, attiba' sarraqah. Seorang yang bersama dengan kelompok tersebut akan tercuri akhlak kelompok tadi. Kita bersama dengan orang yang beradab dengan Rasul, kita akan beradab dengan Sayyidina Rasul. Kita bersama dengan orang yang biadab dengan baginda Rasul, kita juga akan biadab dengan baginda Rasul. Kita duduk dengan orang yang mentakzimkan Nabi, kita juga akan mentakzimkan Nabi. Kita duduk dengan orang yang mentangkiskan Nabi, maka kita juga akan tangkiskan Rasul SAW. Akan merendahkan dan juga menganggap bahawa Nabi seperti dia, menganggap Nabi seperti pribadinya. Jadi bila saya pergi ke pokok tadi, kami buat apa? Saya baca kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Saya buka pula bab berkait dengan pokok-pokok yang beriman dengan Rasulullah. Sajalah baca bawah pokok tadi sebagai mengingatkan bahawa dia juga salah satu daripada pokok tersebut. Nah, yang pokok yang telah berkhidmat dengan melindungi Rasulullah SAW. Waktu ketika Nabi di bawah pokok tersebut, dalam riwayat disebutkan oleh Abu Talib, ada seorang rahib namanya Bahir. Bahir dalam sebagian ada Naftawaih, ada seorang lagi tempat, itu tempat lain. Dan ini Bahir. Bahir tak pernah keluar menyambut siapa-siapa pun. Dia ada tempat dia untuk beribadah, tak ada siapa pun lalu tempat tadi dia layan. Dan orang yang melalui kawasan tadi mengenal Bahira. Dia ni ahli ibadah, Nasrani, pengikut ajaran Nabi Allah Isa AS. Dan dia tak pernah layan orang. Dia buat kerja dia ya. Dia duduk dalam tempat ibadahnya, dalam tempat rahib tersebut, kemudian dia ibadah. Tunaikan apa yang disyariatkan dalam ajaran Sayyidina Isa. Tapi ada satu hari ini dia buat kenduri. Dia buat kek. Kenduri kek. Kek dengan ada makanan yang lazat-lazat dimasak sendiri oleh beliau dan menjemput rombongannya Rasulullah SAW. Rasulullah waktu ni umur 12 tahun. Abu Talib ada sekali dalam rombongan. Maka dijemput Abu Talib dan juga rombongan. Mereka terkejut. Kami duduk lalu kawasan ni dah berpuluh kali, tak pernah sekali pun dia jemput. Hari ni ajaib ni, Bahira jemput. Kalau orang kita Melayu, kiamat apa? Kiamat apa ni?
kawan ni tak nak buat kenduri apa, tiba-tiba buat kenduri ni. Kat kampung tu kenal dia ni memang tak layan orang. Rumah dia dengan keluarga dia. Tiba-tiba buat kenduri, jemput Tok Imam. Mai panggil buat kenduri, bawa makan apa semua. Pelik ni apa kata. Tengok 4 hari lepas tu meninggal. Jadi kawan ni pun macam tu. Orang pakat pelik kata, tak pernah jemput ni. Maka mereka pun pakat masuk makan. Bila masuk semua pakat dah nak makan tadi, maka Bahira pun tengok semua orang main. Dia tengok ada seorang tak ada. Dia kata, apa panggil semua orang kan ni? Dia kata panggil semua orang. Tak, kata tak cukup. Ada seorang lagi, dia tengok kat luar. Dia tengok ada Rasulullah duduk di bawah pokok. Pokok tadi Nabi duduk bawah pokok tu, duduk tunggu barang-barang ahli rombongan. Nabi kata kenapa tinggal? Bahira kata kenapa tinggal dia? Kamu tahu tak? Aku buat jamuan hari ni kerana dia. Kalau tak kerana dia, hampa semua aku tak nak jemput masuk ke sini kan? Kalau tak kerana dia tadi bawah pokok tu, aku tak nak jemput hampa kan? Kata. Aku jemput ni buat makanan ni kerana dia. Jemput dia dulu. Dia tu ketua rombongan patutnya. Maksudnya dia tu yang dijemput untuk makan makanan ni yang asalnya, bukan kamu. Kamu ni tumpang dia ya. Barulah pakai dipanggil Sayyidina Rasul. Banyak Sayyidina Rasul pun pegang. Apa ni, Bahira pegang Sayyidina Rasul. Tengok kiri kanan depan belakang. Abu Talib bimbang betul-betul. Dia ni dah duduk sorang-sorang. Lepas tu dia tengok anak saudara aku pula tengok macam tu. Dah lah anak saudara segak. Rasulullah kan sesegak-segak manusia. Tengok pula ada orang lelaki duk tengok pula macam tu. Duduk sorang-sorang tengok anak dan orang macam tu. Pelik ni. Sayyidina Abu Talib tarik Sayyidina Rasul. Dia kata, kamu ayah dia? Dia kata, ya. Ni anak kamu? Ya, dah. Bahira kata, dah. Budak ni tak ada ayah. Ayah dia dah meninggal. Kamu bukan ayah dia. Kamu pak saudara dia betul? Ya betul. Kamu tahu mana? Dia kata, tadi saya tengok daripada awal waktu ketika kamu hadir, ketika kamu semua meninggalkan dia di bawah terik matahari. Kamu berada di bawah pokok. Pokok tadi saya melihat beransur-ansur ke arahnya budak ini dan menutupi beliau daripada sinaran matahari. Maka kamu semua pakat duduk bawah cahaya matahari. Kamu tak perasan tadi, kamu panah balik selepas kamu tinggalkan dia. Matahari orang panggil apa? Kawasan yang teduh menjadi teduh disebabkan kerana dia ada. Jadi pokok ataupun teduhan mengikutinya beliau. Maka kata Bahira kata, wahai Abu Talib, ambillah anak ini, bawa balik dia. Jangan kamu teruskan perjalanan ke Busra, kerana kalau kamu teruskan perjalanan, kalau dikenal oleh Yahudi budak ini, maka dia akan dibunuh. Bawalah dia balik. Abu Talib dengar peristiwa tersebut dan perkataan tadi, terus dipersiapkan perjalanannya untuk pulang, tanpa sikit pun dia pertikaikan apa yang diucapkan. Dia tak kata hang tahu mana kan, hang tahu mana nak cerita ni, Yahudi tahu mana apa semua kali. Tak. Sebabkan kerana ni kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah. Dengar saja orang nak buat yang tak elok pada Nabi, perniagaan dia sanggup serah pada orang lain. Kalau kamu bawa Nabi, tak apalah, saya akan balik dengan anak saudara saya, Sayyidina Rasulullah SAW. Bawa balik. Dan kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Dijaganya Nabi lebih pada anaknya sendiri. Bagaimana orang macam ni? Orang dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, dengan kecintaannya kepada Rasulullah, diampunkan beliau, ditinggikan darjat beliau, didekatkan beliau, seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Kita sebutkan ni bukan tidak ada riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa Abu Talib termasuk yang akan diselamatkan oleh Allah daripada siksaan api neraka. Kalaupun dia disiksa sekali sahaja sudah cukup untuk disiksa beliau, kemudian dikeluarkan daripada api neraka, dan itu tidak mustahil, boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala adalah Tuhan yang tidak akan mungkiri janji, dan tidak memungkiri janji cukup berlaku dengan sekali saja. Melakukan perkara tersebut kemudian dikeluarkan dan diampunkan, boleh. Allah Karim. Dan karimnya Allah Ta'ala, Allah boleh tajawuz, melepaskan daripada perkara yang siksaan dan memberikan dengan perkara yang kebaikan kepada seseorang tersebut. Maka itu boleh digelar karim. Dan tidak seorang tu karim kalau kata dia janji dengan yang baik, dia tak bagi. Tapi kalau dia janji buruk pada seorang tapi dia tak buat yang buruk tadi, diberikan yang baik, maka hadza karim. Ini yang mulia. Dan itu sifat yang mulia. Kita janji kita akan buat seseorang, kalau dia tak buat benda tu, kami akan buat kamu.
Tiba-tiba bila sampai masa dia, kita maafkan. Hadza karim. Ini orang yang mulia. Kenapa? Karena bila ada kuasa, dimaafkan. Sebab tu bila mana Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam difitnah ketika mana Isra' dan Mi'raj, dituduh orang yang gila, penipu dan seumpamanya, ketika Nabi kembali ke Makkah Al-Mukarramah waktu Fathu Makkah, Nabi mengumpulkan ahli Makkah dan Nabi tanya kepada ahli Makkah, apa pandangan kamu tentang aku? Maka kata ahli Makkah, anta karim ibnul karim, ibnul karim. Kamu adalah orang yang mulia, anak kepada yang mulia dan cucu kepada yang mulia. Maka Nabi SAW kata apa? Izhabu fa antum mutlaqa. Pergilah, kamu semua telah aku talak, kamu semua telah aku lepaskan daripada dikenakan hukuman. Disebabkan kerana apa? Bukan kerana memuji dan memuja Rasul pada waktu tersebut, kerana kamu telah mengetahui yang sebenarnya. Dan saya tahu, kamu tahu dulu bahawa itu adalah yang hak bagi aku, tapi kamu melawat disebabkan kerana kamu ada kedudukan pada waktu tersebut. Tapi aku bukan macam kamu. Waktu aku ada kedudukan dan pangkat, aku akan lakukan yang berbeza dengan yang kamu lakukan terhadap aku dulu. Kamu menghalau aku dan para sahabatku, tapi aku ketika masuk dengan kuasa, aku melayan kamu seperti keluarga aku. Izhabu fa antum tulaqa. Dan berapa ramai di kalangan para muslim musyrikin yang masuk Islam setelah itu disebabkan kerana melihatnya akhlak baginda Rasul yang agung. Kerana itu Nabi layak digelar dengan Abdul. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan Nabi menuju ke Baitul Maqdis ini menunjukkan bahawa beri pentingnya Baitul Maqdis dalam jiwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baitul Maqdis tidak akan dilupakan. Karena kalau Allah ingin dengan hikmahnya menjalankan Rasulullah terus ke langit, boleh saja Allah membawa Nabi dari mana-mana langit sekalipun. Tetapi Allah dengan hikmahnya membawa dan juga menunjukkan kepada kita bahawa perjalanan Nabi daripada Baitullahil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati oleh Allah Ta'ala dikelilingnya, yang dikeluarkan daripada keliling tersebut para anbiya alaihi wassalatu wassalam, cucu dan keturunan para nabi alaihi wassalatu wassalam, kemudian dijalankan Nabi daripada Baitul Maqdis, menunjukkan keagungan tempat tersebut di dalam hatinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tempat yang sedemikian diagungkan oleh Allah, bagaimana dengan sahibu hadhil buqa'ah? Bagaimana dengan sahib kepada tempat tersebut? Para anbiya Allah Subhanahu wa taala, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ketua segala yang diberkati oleh Allah Taala. Maka bagaimanakah kedudukan beliau? Maka sudah tentulah lebih daripada segala-galanya yang kita faham. Nah, dan walaupun begitu tidak akan mengeluarkan seorang daripada mengatakan Nabi sebagai hamba-Nya Allah. Tak ada seorang pun sebut Nabi sebagai Tuhan. Kita agungkan Nabi macam mana sekalipun, tetap dalam hati kita, dalam pengetahuan dan i'tiqad kita bahawa Nabi adalah hamba-Nya Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi bila mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kamu agungkan aku, kata Rasulullah, seperti mana golongan Nasrani agungkan Sayyidina Isa bin Maryam, walakin qulu inni abdullah wa rasuluh. Tapi katakan bahawa aku ini adalah hamba-Nya Allah. Nabi sebut apa dulu? Hamba-Nya Allah. Aku ni hamba Allah. Nak bagi tahu apa? Bukan Nabi larang kita memuliakan dan mengagungkan Nabi pada sudut itlak. Tak boleh muliakan Nabi. Tak. Ini dipaham oleh sebahagian kelompok yang tak faham tentang kedudukan Nabi. Dia kata Nabi sendiri larang jangan agungkan Nabi. Nabi kata la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nabi sebut apa dalam hadis tadi? Jangan agungkan aku terus. Jangan agungkan aku seperti Nasrani mengagungkan Sayyidina Isa. Seperti. Baik, apa yang mereka agungkan? Lepas tu Nabi kata qulu inni abdullah. Katakan aku ini hamba-Nya Allah, dan aku ini Rasulullah. Aku ni hamba Allah. Maknanya apa dia? Aku bukan Tuhan. Seperti Nasrani menganggap kepada Sayyidina Isa bahawa dia Tuhan. Kamu agungkan aku, cuma jangan agung seperti golongan Nasrani agungkan Nabi Isa. Sampai mereka melebih-lebih kata Nabi Isa Tuhan. Dan Nabi Isa sendiri tidak mengakui perkara tersebut. Malah Nabi Isa sendiri akan bercanggah dengan perkara tersebut. Faham?
Dan aku, kata Nabi, hamba Allah. Itu je lah. Ada orang kata kita nak agung Nabi buat apa? Nabi sama je dengan kita. Beza Nabi dengan kita, Nabi ni Rasul. Tu pun dah beza dah. Tu pun tak erti nak beza lagi. Dia boleh disebut macam tu. Ni dalil orang ni tak kenal Nabi SAW. Kalau baca dah hadis berbuih mulut pun, tapi kalau tidak bersambung silsilah hatinya dengan Rasulullah, tak akan jadi orang ni beradab dengan Rasulullah SAW. Boleh disebut macam tu dengan Rasulullah. Rasulullah ni sama jangan kita. Bezanya Rasulullah ni Rasul. Beza tu pun dah besar dah. Rasul tu apa dia? Maksum. Rasul tu apa dia? Utusan Allah. Rasul tu apa dia? Ucapannya kalau dibaca menjadi syariat. Sama dengan kamu. Lepas tu dibahas pula Nabi ni manusia. Dibuat tajuk khas, Nabi manusia. Tak perlu buat tajuk tu. Tak ada siapa pun kata Nabi ni makhluk asing. Tak ada siapa pun kata Nabi ni keluar daripada planet kita. Tak ada seorang pun kata. Kamu yang buat lebih-lebih, buat teruk. Kenapa? Kerana dalam hati dia ada penyakit. Kerana dalam hati tidak ada sambungan dengan Rasul SAW. Kerana dalam hati ini tidak ada ta'zim dengan Rasulullah. Kerana menganggap ta'zim Rasul sebagai berlebih-lebihan. Sedangkan berlebih-lebihan tu pun dia pun tak tahu hak dia apa dia. Itu kalau orang tanya, dia akan kata kat kita, jangan lebih-lebih sangat cinta dengan Nabi. Kita kata, ui, lemah ni. Baik, boleh tak ada hak dia. Doktor pun dia ada hak. Kalau makan Panadol jangan lebih, doktor kata. Lebih tu tang mana? Kita akan buka kat belakang, tengok Panadol dia tulis sehari dalam masa tempoh 1 ke 8 jam ke 4 jam 4 jam ke 8 jam 8 jam lebih kurang, baru makan pula 2 biji. Jangan sentam 2 papan. Sekali makan sepapan. Punyalah panah badan sepapan. Bukan panas tu, sejuk tu lepas tu, InsyaAllah sejuk. Masuk kubur. Lepas tu buah pula Coca-Cola lagi tak. Dia suruh makan 2 papan. Dah 2 biji. 2 biji lepas 8 jam selang pula baru 2 biji. Jangan lebih maksud dia tahu dah. Jangan 3 biji. Itu maksud dia. Jadi bila sebut jangan lebih, kurang tak apa tak. Dia kata jangan lebih, bodoh. Kalau kurang tak apalah. Makan setengah boleh tak? Ni banyak tanya orang ni. Jenuh dia tulis Dia habaq jangan lebih saja. Baik, sekarang Nabi kata jangan lebih-lebih cintakan aku. Nabi letak had tak? Nabi letak had. Seperti mana golongan Nasrani lebihkan Nabi Isa AS. Maksudnya menganggap sampai jadi Tuhan. Baik, sekarang ni had lebih tu apa dia? Had lebih kalau sampai kata Nabi Tuhan. Tu had dia. Tu bila kita tanya kat mereka, jangan lebih-lebih sangat puji Nabi. Tang mana lebih tu? Tolong habaq tak, kami nak berhenti sebelum lebih. Sebelum lebih tu kami nak berhenti dekat tu. Jangan lebih-lebih. Ya lah, bagi tahu hak dia. Tak, jangan lebih-lebih. Tak boleh nak habaq. Sebab apa? Sebab tak tahu. Sebab tak reti. Sebab tak ada kaedah dalam kepala. Sebab tak mengaji. Itulah kali. Dan tu yang paling utama. Root masalah tadi apa dia? Masalah paling besar sekali adalah kerana tak mengaji. Kami pun mengaji, guru kami pun mengajak juga. Ya, mengaji, tapi mengaji dengan yang tak mengaji sama aja. Faqidu syai' la yu'ti. Mengaji dengan orang tak mengaji. Hak tu guru dia pun tak mengaji juga, tapi intisab diri sebagai guru. Akhirnya lingkup habis umat. Sebab tu al-isnadu minad din, la al-isnadu la qala man syaa ma syaa. Lepas tu dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut awal-awal lagi, kita dah boleh beza dah kelompok yang mana mereka ini mengikuti jalan Rasulullah. Bila bincang tentang Isra' dan Mi'raj, kalau sebut saja Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala duduk di langit saja, tahu dah kata terputus dia dengan langit tersebut. Dia dah terputus dah sebenarnya. Terputus dengan Rasulullah. Dia bersambung dengan siapa? Dengan Iblis. Tu kan? Dengan Iblis. Iblis ni jahat-jahat dia pun, dia tak pernah kata Tuhan di langit. Tu kemah Iblis lagi lah. Dia tak pernah kata lagi Tuhan di langit. Iblis tak ada lagi sebut kata Tuhan bertempat. Kenapa? Kerana dia erti. Tapi dia bagi orang ni tak erti. Dia kata aku Iblis, dan ini bagi yang teruk pada aku ni. Tamam. Sebab tu jangan pegang dengan akidah tersebut, kerana akidah ni akidah yang salah, akidah yang dipegang tadi akidah yang sesat. Dan kalaupun ada orang kata ini ada pegangan daripada salaf yang sebut Allah di langit dan seumpamanya, kamu jangan guna terjemahan. Sebutkan seperti mana disebut oleh salaf tadi. Jangan guna terjemahan kitab daripada maktabah sekian terjemahan tambah-tambah.
guna yang bahasa Arab, dan kamu tengok balik apa yang disebut oleh mereka dengan sebutan yang disebutkan oleh mereka dalam bahasa Arab, baru kita akan jelas bahawa para salaf hakikatnya bersamaan sahaja maksudnya dengan yang dibahaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi malam ni perbincangan kita tentang Isra dan Mi'raj masuk bahagian berkenaan dengan akidah, masuk tentang kedudukan Rasulullah, masuk tentang perjalanan Nabi, kepentingan dua tempat yang disebutkan oleh Allah. Bila disebut mana Masjidil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Masjid Nabi tak disebut dalam ayat ni. Kan Masjid Nabi kan tinggi kedudukannya, nombor 2 selepas Masjidil Haram. Ada, sebab tu disebut oleh Allah Masjidil Aqsa, kerana ada Masjidil Qasi. Aqsa dengan wazan isim mubalaghah, maksudnya dengan makna jauh, paling jauh. Maksudnya ada yang jauh juga tapi tak jauh sangat, duduk tengah-tengah, iaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tidak disebut secara langsung dalam ayat, tapi disebut secara tidak langsung berdasarkan kepada Aqsa yang disebut oleh Allah dalam ayat tersebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maksudnya ada Masjidil Qasi yang dekat sedikit daripada Masjidil Aqsa, iaitu Masjidin Nabi SAW. Hakikatnya dalam ayat tadi ketiga-tiga masjid disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa dia? Buktinya Nabi singgah di Taibah, Nabi sembahyang di tempat masjid Nabi didirikan. Sebab masjid tak ada lagi waktu tu, maka Nabi sembahyang siap dah di tempat tersebut. Ketika sampai di Taibah, Nabi turun dan disuruh oleh Sayyidina Jibril untuk solat di dalam kebun kurma. Dalam kebun kurma itulah tempatnya didirikan masjid Nabi SAW, yang Nabi telah solat sebelumnya ketika mana tempat tersebut. Wa nuriyahu dalam Quran Allah kata apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Moga-moga Allah Ta'ala bagi manfaat pada kita pada malam ni. Saya mohon ampun, mohon maaf dengan apa yang telah kita sampaikan. Kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara saya, jadi saya mohon ampun. Mohon maaf juga suara masih lagi tak ada. Ya, ramai juga orang bakat main jumpa, dua abang kata sedap suara ustaz. Nah, dia kata masa tak ada ni lagi sedap, dia kata jenuh. Yang jenuhnya kita, yang sedapnya depa, kan? Kita yang jenuh macam nak terbatuk ya. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kita semua, dilindungi kita semua. Alhamdulillah, mula bulan 4 ni katanya masjid pun akan semayang apa-apa dah. Alhamdulillah. Ni jadi tak perlu lagi lah lepas ni nak teori-teori apa-apa pula, no? Ini teori apa pula. Dulu ni dah teori dah. Masa mula-mula selang-selang sikit je pakai teori dah. Habis dah. Umat makin jauh. Habis semua dah. Semua Dajjal makin akan dekat. Nanti bulan 4 ni kalau dah pakai rapat di Mekah Madinah pun dah rapat, dah sah apa semua sekali. Itu macam mana pula tu? Kena tukar pula lah plan kita lepas ni, no? Sebab Dajjal tadi dah tak mau nak main dah. Itu macam mana pula dah? Sebab tu kata jangan lajak sangat sembang. Sembang zakat yang kita boleh sembang saja. Bincang bab ilmu ni. Nah, tak perlu sembang benda yang bukan bidang kita. Tak perlu bincang benda yang gaib daripada pandangan kita. Baca yang disebut oleh para ulama dan seumpamanya, tanpa perlu buat ramalan-ramalan yang tertentu, kerana ini bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh para salafus salih yang terdahulu. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak Masjid An-Nur Madi yang tak sunyi-sunyi, tak jerit-serit jemput saya. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah Ta'ala temukan kita lagi pada masa akan datang. Saya mohon ampun, mohon maaf pada ibu ayah semua, abang kakak-kakak dan juga seluruh hadirin. Moga Allah Ta'ala memberkati dan juga memuliakan semua yang hadir, juga yang mengikuti secara live pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.